itu secara semula jadi. Dia adalah buatan. Okay, so keimunan aktif sebab keimunan jenis ni dia menghasilkan antibody sendiri. Badan tu akan menghasilkan antibody sendiri. Okay, so memang kena kenal bentuk graf. Okay, soalan seterusnya. Okay. Terangkan mengapa suntikan kedua adalah perlu. Jadi dalam graf tu ditunjukkan dia ada suntikan kedua. Okay. Kat sini suntikan pertama diberi, yang kat sini ialah suntikan kedua. So siapa nak jawab? Terangkan mengapa suntikan kedua ni perlu. Right. Cikgu nak cuba. Okay, Najwa. Siapa? Najwa Zafira. Zafira, okay. Untuk meningkatkan semula penghasilan antibodi ke satu aras keimunan yang dapat melindungi seseorang daripada penyakit tersebut. Okay, dia dah ada antibodi kat dalam. Betul Zafira? Dia dah ada antibodi kat dalam. So dia nak meningkatkan apa tadi Zafira? Meningkatkan antibodi ke aras keimunan? Meningkatkan? Sepatutnya meningkatkan kepekatan antibodi. Sebab dia dah ada antibodi kat dalam badan dia daripada suntikan yang pertama. Okay. Untuk suntikan yang pertama, antibodi dah ada dihasilkan. So graf tu meningkat tapi antibodi ni dia akan berkurangan sedikit. Okay. Berkurangan sedikit. Jadi suntikan kedua diberikan untuk meningkatkan kepekatan antibodi. Yang graf naik ni ialah kepekatan antibodi. Okey. Kepekatan antibodi ditingkatkan melebihi aras keimunan. Mesti melebihi daripada garis putus-putus ni, barulah seseorang itu dikatakan imun. Okey. Kalau jawab meningkatkan aras keimunan, kita tak terima. Aras keimunan ni untuk seseorang tu tak boleh ditingkatkan. Dia memang dilahirkan dengan aras keimunan yang masing-masing lah. Jadi aras keimunan tu tak dapat ditingkatkan. Okay. So kita kena jawab meningkatkan kepekatan antibodi. Okay, kemudian soalan ni 3 markah. Okay, 3 markah. So dos ataupun suntikan kedua tu kita sebut sebagai dos penggalak. Okey. So meningkatkan kepekatan antibodi melebihi aras keimunan untuk melindungi seseorang tu daripada jangkitan penyakit. Okey, so itu jawapan untuk soalan ini. Okey, next. Berikan satu contoh penyakit yang boleh dilindungi dengan jenis keimunan ini. Okey, contoh penyakit yang boleh kita bagi apa? Apa dia contoh penyakit? TB. Kita tak dengar. TB. TB. Okey, boleh TB lagi? Kanser cervix. Kanser cervix. Mana yang kita biasa dengar ada vaksin lah. Okey, sebenarnya suntikan ni ialah suntikan vaksin kan. Jadi penyakit-penyakit yang kita dapat vaksin daripada kecil tu kan, macam TB, hepatitis B, kan, BCG tu, disuntikan BCG tu kan. Tu sebenarnya adalah contoh vaksin. Beguk dan juga rubella. Okay, so yang tu semua boleh kita jadikan contoh. Kemudian satu markah dekat situ. Okay. Kemudian berikut merupakan satu artikel tentang penularan wabak rabies di Sarawak. Okay. Untuk penyakit rabies. Okay, penyakit rabies atau anjing gila. Kita dapat biasa rabies ni daripada gigitan haiwan. Kan? So, memang ada satu masa baru ni, taklah baru kan, ni tahun 2018.
kes rabies ni tiba-tiba keluar dah lama tak apa ni, tiba-tiba dia jadi isu dekat Malaysia. So 2 kes penyakit rabies ni dikesan di Sarawak, Kuching. Di Kuching rasanya ni. Oh, sorry, di Sarawak. Dekat setting soalan ni. Okay, 2 kes baru wabak rabies telah dikesan di Sarawak, termasuk seorang yang telah meninggal dunia. Ketua Pengarah Kesihatan Dr. Nur Hisham Abdullah berkata kes pertama melibatkan seorang warga emas yang berumur 64 tahun yang telah digigit oleh anjing pada pertengahan September. Okay, berdasarkan pengetahuan biologi anda, terangkan rawatan yang perlu diberikan jika seseorang budak lelaki digigit oleh anjing liar. Okey, siapa nak jawab? Okey, cepat volunteer. Saya cikgu. Okey, Azriani. Jawapan dia perlu diberikan suntikan setiap kali digigit. Suntikan ini bersifat sementara tetapi pada setiap suntikan akan melebihi keimunan. Melebihi paras keimunan. So jawapan dari Sarawak ni kan Azriani? Okey. So sifat suntik, okey, kalau untuk Azriani bercakap tadi, suntikan diberi bersifat sementara, betul? Okey, suntikan yang kita bagi untuk penyakit rabies ni bersifat sementara. Okey. Dan apa ni, dia punya kita bagi suntikan ni on the spot selepas lelaki tu digigit anjing, macam kes kena patuk ular lah. Okey, dah kena patuk ular baru kita bagi suntikan. So untuk gigitan anjing tu sama, bila kita digigit anjing kena cepat-cepat ambil suntikan. Yang kita suntik ni apa sebenarnya? Antibody, anti-serum. Anti-serum. Jangan confuse. Anti-serum tu sebenarnya ialah serum ni satu perkataan kita gunakan untuk satu jenis kecair kan. So yang serum ni kita ekstrak daripada plasma darah orang yang dah pernah kena gigitan anjing ni ataupun haiwan. So serum tu ialah plasma darah sebenarnya yang telah diekstrak yang mengandungi antibody. Orang yang dah pernah kena gigit anjing, dia akan ada hasilkan antibody je. So kita ambil antibody tu. Okay, ekstrak antibody tu dalam bentuk serum. Lepas tu kita gunakan untuk orang yang lain pula kena gigit anjing. So yang kita masukkan tu ialah serum yang mengandungi antibody. Jadi kita boleh sebut sebagai anti-serum ataupun antibody serum. Okey, so itu dapat satu markah. Okey, satu markah suntikan anti-serum yang memberi perlindungan sementara yang Azani jawab tadi, ataupun yang memberi perlindungan segera. Sebab dia nak kena cepat, nak kena rawat cepat kan. So memberi perlindungan segera. Okey, so boleh dapat 2 markah. Okey, boleh tak? Jelas tak? Jelas. Okay, Alhamdulillah. Jadi kita pergi pada yang seterusnya. Nyatakan jenis keimunan yang diperolehi oleh budak lelaki dalam 1v1. Soalan tadi lah. Apa jenis keimunan yang diperolehi? Keimunan aktif. Keimunan pasif. Buatan. Pasif buatan. Dia bukan aktif. Dia adalah keimunan pasif. Sebab kan kita ambil serum daripada luar, maksud antibody daripada luar, bukan serum saja. Kita ambil antibody orang yang dah biasa kena dekat hospital tu kan. Dia simpan dia punya antibody tu kan. So dia ambil dari luar, masuk dalam badan, suntik dalam badan, terus antibody tu lawan penyakit. Jadi badan dia sebenarnya tak hasilkan antibody tu. Okey.
tak gunakan antibody, dia maksudnya dia akan hasilkan tapi dalam masa yang lambat kan. Kalau dari segi penghasilan antibody, tapi sekarang ni orang tu tengah sakit kan. Jadi kena ambil cepat-cepat antibody dari luar. So itu adalah satu keimunan yang pasif. Okey. Next, berikan dua perbezaan antara jenis keimunan yang dinyatakan dalam 1A1, maksudnya keimunan aktif buatan ke atas tadi, dan 1B2 iaitu keimunan yang kedua ni, gigitan anjing. Yang atas tadi ialah suntikan vaksin. Okey, siapa yang boleh bagi perbezaan? Satu dulu perbezaan. Dia nak dua ni. Saya cikgu. Okey. Cikgu tak nampak nama. Siapa ni? Azalia. Azalia. Okey, boleh cuba. Cepat. Keimunan aktif buatan dia melalui suntikan vaksin, manakala keimunan pasif buatan dia melalui suntikan anti-serum. Okey, bagus. So, jawab macam mana, dalam bentuk ayat ke? Okey, bagus. So, nak jawab gunakan manakala ataupun tetapi lah perkataan yang untuk menerangkan dia berlawanan. Jadi, fakta dia ialah suntikan yang aktif buatan, okey, suntikan diberi ialah vaksin, ataupun jenis suntikan yang diberi dalam aktif buatan ialah vaksin, manakala keimunan pasif buatan diberi suntikan serum. Okey, satu masa. Itu satu masa tau. Bukannya satu maksudnya keimunan aktif satu buatan, satu masa, keimunan pasif satu masa, tak. Dia satu perbezaan. Okey, satu masa. So, ada lagi tak? Siapa-siapa yang boleh bagi contoh perbezaan lain? Saya cikgu. Okey, siapa tu? Huda. Huda. Okey. Keimunan aktif buatan diberi bagi fungsi pencegahan, manakala keimunan pasif buatan diberi bagi fungsi rawatan atau perlindungan serta-merta. Bagus. So, betul sifat suntikan yang aktif buatan, Huda, yang vaksin tadi memang sifat dia untuk pencegahan. Macam kita sekarang dalam keadaan tengah mencari vaksin untuk COVID kan. So kita nak cegah. Tapi kalau yang pasif buatan, sifat dia adalah untuk merawat, untuk memberi rawatan. Orang yang kita beri rawatan ni maksudnya orang yang dah dijangkiti penyakit tu. Okey, bagus, dah dapat 2 markah dah. Okey, sebenarnya banyak lagi perbezaan lain kan. Okey, contoh cikgu bagi yang ketiga lah. Yang ketiga, untuk aktif buatan, antibody dihasilkan oleh limfosit sendiri atau badan manakala pasif buatan antibody diperolehi dari sumber luar. Okey. Satu lagi, untuk aktif buatan, keimunan dia adalah kekal ataupun jangka panjang. Manakala pasif buatan, keimunan dia adalah sementara ataupun jangka pendek je lah. Untuk yang rabies ni, maksudnya kalau kena lagi sekali gigit anjing, walaupun kita dah terima suntikan serum yang mengandungi antibody 10 tahun dulu, 10 tahun dulu ke setahun lepas ke kan. Tapi kalau kena lagi sekali gigit anjing, kena lagi sekali ambil suntikan yang baru. Kita tak boleh pakai suntikan yang lama sebab antibody ni dia berkurangan. Kan kita belajar, dengar tak ni? Antibody ni berkurangan sebab kalau kita belajar ada satu proses bagaimana antibody menyerang antigen kan. Contohnya kita ada penggumpalan, pengaglutinan, itu sama penggumpalan, penguraian, pengopsoninan. Yang tu kadang-kadang ada jenis antibody yang stimulate fagosit pula datang makan dia kan. So maksudnya dengan antibody sekali kena makan dengan fagosit tu, maka bilangan dia akan berkurangan. Antibody memang tak kekal Okey, boleh tak? Boleh. Boleh. Okay, good. So kita pergi
kepada next question, soalan C. Okay, Raja 1.2 menunjukkan seorang budak lelaki yang mengalami demam disebabkan jangkitan virus. Demam-demam ni memang selalu berlaku dekat kita lah. Okay, kalau sekarang ni demam ni sensitif sikit kan. Okay, tapi cikgu rasa kalau setakat ni kalau kita banyak duduk kat rumah kurang sikit nak dapat jangkitan demam kan. Okay. So, terangkan bagaimana demam membantu menentang patogen. Okey. Siapa nak jawab? Bagaimana demam boleh bantu menentang patogen? Boleh? Siapa-siapa nak jawab? Cikgu. Yep. Salah siapa tadi kan? Siapa? Cuba cikgu. Siapa ni? Jadi Zaim. Zaim. Okey, Zaim. Demam menjadikan badan seseorang itu lebih panas daripada yang normal. Panas akan menjadikan daya kinetik setiap jirim dalam badan itu meningkat. Daya kinetik dalam jirim setiap badan jirim dalam badan tu meningkat. Terusnya kekerapan patogen berlanggar dan melekat dengan antibodi akan meningkat. Terusnya patogen akan cepat dikawal dan dimusnahkan. Ini pakai konsep macam enzim kan? Betul tak? Tapi adalah betulnya dekat situ kan? Okay, sebab demam ni dia meningkatkan suhu badan. Okay, dia kata demam je, suhu badan dekat sebut dalam soalan, betul tak? Tak ada perkataan suhu badan. So, kalau tulis suhu badan meningkat atau panas tadi, boleh dah dapat satu markah. Okay, so cuma cikgu nak betulkan yang Zaim jawab tu, idea tu memang dah ada dah. Okay, so maksudnya kita kena betulkan sikit-sikit lah. Okay, so yang bila suhu badan meningkat, kita ambil konsep enzim tu juga. Tapi bukan part pelanggaran jirim tu. Kita ambil konsep enzim iaitu apabila suhu badan meningkat, dia akan menyah aslikan protein ataupun menyah aslikan antigen tu. Kan antigen ialah protein yang terdapat dekat patogen yang masuk dalam badan kita. Kan? Kita demam, contohnya, kita demam sebab ada mikroorganisma masuk dalam badan kita. So, mikroorganisma ni kita sebut sebagai patogen. Okay, mikroorganisma tu ialah sebenarnya patogen. Kalau sebut patogen, dia mesti mikrob lah. Dekat permukaan patogen tu, dia ada protein dia. Okay, ada protein dia. So, yang protein ni ialah antigen. Jenis mikroorganisma yang masuk dalam badan kita ni akan dikesan oleh limfosit. Okay, limfosit iaitu sel darah putih yang menghasilkan antibody. Jadi, bila kita demam, suhu badan kita tinggi, naik 39, 40. So, suhu yang tinggi tu dia akan musnahkan antigen dekat patogen. Maksudnya, dia memusnahkan patogen tu lah. Okay. So, dia dapat dah 2 markah. Okay, boleh? Boleh. Okay, ataupun cikgu bacakan jawapan yang full lah. Okay, iaitu soalan ni 2 markah kan. Okay, yang pertama, virus yang masuk tu ialah patogen ataupun virus mengandungi antigen. Okay. Kemudian yang tu P1 P2 yang merangsang limfosit menghasilkan antibody. Okay. Virus yang masuk akan merangsang limfosit menghasilkan antibody, iaitu P2. P3
semasa jangkitan virus, suhu badan meningkat. Okay. P4, suhu badan tu akan membunuh virus atau menguraikan protein pada patogen. Okay. P5, secara tak langsung dia merencatkan. Maksudnya patogen tu tak sempat nak membiak. Dia cuma bila kita demam ni, dia bila kita dijangkiti patogen ni kan macam kita kena demam denggi kan. Demam denggi, virus yang masuk kat dalam badan tu dia akan membiak, dia bereplikasi, serang organ badan, serang dekat tisu sini, serang dekat so dia nak pergi kat seluruh bahagian badan. Tapi bila kita demam, dia akan merencatkan pertumbuhan ataupun replikasi patogen tu. Okay, so semua sekali kat situ ada 5 point. Yang Zaim tadi pun dah dapat 2 markah dah. Okay, next. Soalan yang seterusnya. Okay, habis dah soalan struktur. Soalan struktur yang kita bincang ni 12 markah. Kalau ikut format yang lama, itulah dia satu soalan yang besar tu 12 markah. Tapi format baru untuk awak ni satu soalan tu markah dia kurang dari 12 lah. Dia soalan dia lebih dikecilkan markah tu. Okay. So kita pergi kepada soalan esei. Okay, soalan esei yang pertama, Raja A dan Raja B menunjukkan tindakan dua jenis sel darah dalam mekanisme pertahanan badan. Okay, so kita kena kenal lah sel darah ni. Yang pertama tu diagram A tu dengan diagram B tu, dia berbeza. Okay, terangkan tindakan sel darah X ke atas bakteria. Okay, sel darah X. Siapa boleh namakan apa dia sel darah X tu? Apa dia? Sel fagosit. Sel fagosit. Okay, betul? Sel fagosit. Okay. Soalan ni, dia punya markah full dia 10. Kat sini, markah penuh dia 10. Jadi kita kalau dapat soalan yang markah yang besar, ada A, ada B, ada 1, ada 2 ni, kita pecahkan lah. Okay, untuk yang soalan A1 ni 5 markah. Okay, kemudian A2 pun 5 markah. Okay, jadi menamakan sel ni dah dapat 1 markah ya. So sel fagosit ni tindakan dia untuk menyerang bakteria. Okay, apa nama proses tindakan dia tu, siapa tahu? Fagositosis. Betul, fagositosis. Okay, proses fagositosis dapat 1 markah. Okay, kemudian macam mana dia serang? Kita kena explain. Okay, siapa nak cuba jawab? Dia mengunjurkan pseudopodium. Dia mengunjurkan pseudopodium. Okay, betul? Tu dapat 1 markah. Ada 3 dah. Okay, cara dia menelan bakteria tu macam mana? Dia mengelilingi. Mengelilingi bakteria kan? Okay. Mengelilingi bakteria dan membentuk fagosom. So ada je maklumat-maklumat yang kat atas ni boleh kita guna. Mengepung atau mengelilingi bakteria membentuk fagosom. Kemudian fagosom ni akan bergabung dengan lysosom. Lysosom yang mengandungi enzim. Jadi bila dia bergabung, lysosom akan merembeskan enzim untuk mencernahkan bakteria. Okey. Dah lebih dah 5 tu. Okey, kemudian last kali, okey, fagosit tadi atau sel darah putih tadi dia akan singkirkan bahan yang tidak tercerna. Dia serap bahan tercerna. Tidak. Bahan tercerna ni kena serap.
dan dia akan singkirkan bahan yang tidak tercerna keluar daripada sel. Okey, semua sekali 5 markah dekat situ. Dapat tak? Dapat. Okey, next. Terangkan pula tindakan antibodi yang dihasilkan oleh sel darah Y ke atas antigen. Tadi cikgu ada sebut cara tindakan antibodi tadi kan. So yang ni kita kena explain satu lah. Okay, tindakan antibodi. Nama apa ya agak-agak ni? Ada 4. Apa nama jenis tindakan antibodi based on diagram? Pengaglutinan. Okay. So, nama tindakan ni ialah pengaglutinan. 1 markah dah. Okay. Jadi 4 markah kita nak explain lah. Okay. Pengaglutinan maksudnya antibody ni dia akan menggumpalkan. Agglutinate tu bahasa Inggeris, bahasa Melayu dia menggumpalkan. So dia menggumpalkan patogen bersama, menggumpalkan patogen bersama-sama. Tu dapat 1 markah. Okay. Kemudian kita kena sebutlah antibody ni dihasilkan oleh limfosit dan menggumpalkan patogen. Okay, kemudian bila dah gumpalkan dia akan merangsang fagosit. Okay, merangsang fagosit 1 markah. Okay, kemudian dia merangkap dan memusnahkan patogen. Okay, fagosit datang dan menjalankan fagositosis lah, iaitu merangkap dan memusnahkan patogen. Okay, cukup tak 5 markah awak? Cukup tak point? Dah tanda dah? Ada yang tak dapat? Cukup. Okay, cukup ya? Okay, bagus. So, kita pergi kepada soalan B. Okay. Soalan B ialah tentang gambar ni. Rajah berikut menunjukkan 2 kaedah bagaimana bayi memperolehi keimunan terhadap penyakit. So baby ni sebab dia baru lahir kan. Dia baru lahir, dia consider keimunan dia masih rendah, masih lemah. Jadi dia sangat berisiko lah nak dapat penyakit. So kita ada cara untuk melindungi dia. Okay, yang ni untuk melindungi dia. So bandingkan keimunan yang diperolehi oleh bayi melalui kedua-dua kaedah ini. So kaedah pertama ialah kaedah penyusuan dan yang kedua ialah kaedah suntikan kan. Suntikan apa tu? Suntikan apa? Vaccine kan? Okay. So, kita compare bila soalan minta bandingkan atau compare ni. Kita jangan ingat nak cari perbezaan saja kan. 10 markah ni sebenarnya dia ada pembahagian dia. Sekurang-kurangnya persamaan, similarities mesti ada 1. Paling kurang. Kalau nak bagi 2 boleh. Okay, kalau similarities awak bagi 1, differencesnya kena ada 9 lah. Okay. Kalau similarities awak bagi 2, differencesnya awak bagi 8 lah. So cukupkan 10. Okay. So dia letakkan jadi semua markah untuk 10 markah untuk perbezaan sahaja. Mesti ada persamaan. Okay. So dari segi persamaan, yang pertama apa yang kita boleh tulis? Keimunan pasif. Persamaan. Dua-duanya adalah keimunan Pasif. pasif. Betul ke? Saya rasa yang kedua tu kalau kita bagi suntikan keimunan aktif. Kan? Okay? Sebab bila yang gambar kaedah kedua ni, yang suntikan ni ialah vaksin. Vaksin ni ialah patogen yang lemah. Bila masuk kat dalam badan budak ni, dia akan
menghasilkan antibody berdasarkan patogen tu. Tapi patogen tu dia sifat dia tak akan menyerang sel-sel badan lah. Okay. So antibody akan dihasilkan. Jadi maksudnya dia adalah keimunan yang aktif. So yang pasif tak boleh terima. Okay, yang lain ada tak kesamaan lain? Untuk melawan jangkitan patogen. Betul. Kedua-dua kaedah ni dia akan melibatkan antibody untuk melawan patogen. Maksudnya kaedah yang satu ni dia tak hasilkan antibody, tapi susu ibu tu akan mengandungi antibody untuk melawan patogen. Yang kedua pun, kaedah kedua pun untuk melawan patogen. Okey. Lagi satu, cikgu bagi satu persamaan, kedua-duanya diperlukan bermula dari peringkat bayi. Itu satu persamaan yang cikgu bagilah. Okey. Kita pergi pada perbezaan. Perbezaan ada banyak ni, siapa nak sebut? Yang pertama. Semula jadi dan buatan. Betul. Okay, so yang first kali kaedah satu ialah semula jadi. Kaedah yang kedua ialah aktif buatan. Bagi nama je lah. Keimunan pasif semula jadi dan okay, betul. Yang kedua. Keimunan pasif. Mana? Pasif tak terima. Tempoh. Jangka masa. Okey, jangka masa. Apa ayatnya? Jangka masa dia bertindak balas. Yelah, macam mana tu? Tempoh keimunan. Tak tahu. Ayat macam ni. Kena compare. Kaedah satu, tempoh keimunan dia macam mana? Jangka masa panjang ke jangka masa pendek? Pendek. Okey, keimunan kaedah satu tadi, keimunan hanya untuk jangka masa pendek. Kaedah satu ni, susu ibu ni walaupun bekalkan antibody tapi tak sampai tua lah. Bukan untuk baby tu sampai tua. Dia cuma untuk 3-4 bulan baby tu yang pertama. 3-4 bulan pertama. Setahun pertama macam tu. Okey. Sebab dia sebenarnya antibody yang dibekalkan tu macam bukanlah untuk masalah macam COVID ni ke. Tak. Dia antibody untuk jangkitan paru-paru dan juga demam. Macam tu je. Okey. Kemudian untuk imunisasi, keimunan tu kekal untuk tempoh yang lama. Yang kedua ni sebab kita spesifik kita bagi untuk penyakit-penyakit macam polio, apa tadi sebut TB apa semua kan. Tu untuk sampai tua. InsyaAllah sampai tua lah. Tapi bila makin tua sebenarnya keimunan tu memang akan berkurangan sedikit. Okay, next. Siapa boleh bagi yang ketiga, perbezaan ketiga? Cikgu. Okay. Keimunan diperoleh melalui suntikan vaksin untuk keimunan aktif buatan. Okay, betul. Untuk keimunan pasif semula jadi, keimunan diperoleh daripada melalui susu ibu atau melalui plasenta. Okay, betul. So, untuk kaedah satu kita fokus pada susu ibu lah. Okay, sebab based on diagram susu ibu. Kaedah dua adalah melalui suntikan vaksin. Okay, setakat ni ada 3. Yang keempat. Nak cari 9 ni. 9 atau 8. Ambil daripada luar. Vaksin dan antiserum. Vaksin dan tak. Antiserum tak. Tak ada antiserum kat sini. Ambil daripada luar. Okey, kalau nak buat ambil daripada luar, kita ambil kaedah satu. Memang antibody tu kita ambil daripada luar, iaitu daripada susu ibu tadilah. Okey. So, antibody dia kita sebut sebagai antibody tersedia. Ready-made antibody. Ready-made daripada ibu tu. Antibody tersedia
dibekalkan oleh kaedah 1. Okey, manakala untuk kaedah 2, vaksinasi tu, vaksin tu merangsang limfosit untuk menghasilkan antibody. So, kaedah 2 menghasilkan antibody sendiri. Okey, so itu yang keempat. Okey, next, yang kelima. Yang kelima, contoh kat sini, cikgu bagi kalau kita cakap pasal susu ibu mengandungi antibody, kan? Susu ibu atau kolostrum mengandungi antibody. Okay, manakala imunisasi tu, vaksin tu mengandungi patogen yang telah dilemahkan atau dimatikan. So, dah ada 5 dah kat situ. Yang keenam, dari segi tempoh juga, tadi tempoh jangka masa yang lama. Sekarang ni kita nak kata tempoh untuk antibody tu bertindak balas macam mana? Yang keenam. Tempoh kaedah bentar. Susu ibu macam mana? Serta-merta ke apa? Susu ibu serta-merta, cikgu. Okey. So, untuk susu ibu. Kaedah 2 mengambil masa, jangka masa yang panjang. Betul. So, kaedah 1, dia membekalkan keimunan serta-merta sebab ibu tu masukkan antibody. Tapi kaedah 2, dia ambil masa nak ni. Jadi dia bukan serta-merta, dia mengambil masa untuk produce antibody. Okey. Yang ketujuh, okey, orang yang menyusukan anak kan. Okey. Dia sangat boleh menjimatkan kos. Jadi maksudnya kaedah 1 menjimatkan kos macam ni. 1 menjimatkan kos tak payah beli susu. 1 lagi menjimatkan kos untuk mendapatkan keimunan tu. So kita tak maksudnya anak dia nanti lebih sihat kan. Jadi lebih sihat maksudnya tak selalu demam kan, tak selalu kena pergi bawa jumpa doktor. Jumpa doktor pun kos juga kalau dah sakit kan. So kaedah 1 ni memang boleh dikatakan satu cara yang baik kerana menjimatkan kos. Okey, manakala kaedah 2 suntikan ni kan, dia agak mahal dan melibatkan kos yang tinggi. Contohnya, walaupun kat Malaysia ni memang kita ada ni lah, kita ada istilahnya, boleh dapat suntikan yang secara percuma dekat klinik kerajaan kan. Okay. Tapi sebenarnya ada satu penyakit tu, iaitu pneumonia. Nama penyakitnya ialah pneumonia. Bakteria dia ialah pneumococcus. Okay. So, dia menyebabkan jangkitan dan menyebabkan paru-paru. Pneumonia ni menyebabkan jangkitan paru-paru, selalu demam kan, semua tu. So, kalau nak dapatkan suntikan pneumococcus tu, kena spend duit, kena pergi klinik swasta lah. Okay, so untuk suntikan jadi kos dia memang tinggi. Yang ni suntikan yang ni dia option, dia tak wajib pada semua. Siapa yang ada duit lebih je nak bekalkan anak dia dengan yang pneumococcus tadi tu, pneumonia tadi tu, boleh dapatkan dekat klinik tapi kena bayar. So kos dia agak tinggi. Okay. Kemudian dah ke berapa tu? 6 ke 7 kan. Next ke 8. Kaedah 20 dos penggalak. Okay. Dos penggalak. Macam mana nak compare tu? Kaedah kedua kena ada dos penggalak. Kaedah 1 macam mana nak cakap dos tu? Yang tu tak ada dekat cikgu tu. Dos penggalak. Kalau nak compare tak boleh lah. Nanti kita fikirkan macam mana cara nak compare kalau guna perkataan dos penggalak. Okay. So, next ialah untuk kaedah 1
kan. Susu ibu ni dia tak menghasilkan respon ataupun gerak balas alergik. Kadang-kadang suntikan ni memang ada alergik sikit, vaksin ni. Vaksin ada alergik. So kaedah yang kedua akan menyebabkan sedikit gerak balas alergik ataupun akan ada sedikit kesan sampingan. Paling-paling kurang pun demam lah. Sebab kita masukkan tu patogen yang lemah. Kan? Patogen, kita masukkan patogen. Ni yang orang anti-vaksin gunakan. Point ni lah. Kenapa masukkan patogen dalam badan anak dia yang sihat tu? Antaranya lah selain daripada isu halal kan. Okay. So patogen tu memanglah patogen tapi dia dah lemah kan. Jadi sebenarnya tak ada masalah pun kalau demam sikit kan. Demam sikit tu biasa. Okay. Tapi mungkin ada certain orang yang akan ada kesan ataupun alergik yang lain lah kan. Yang tu kena kena ada penerangan daripada doktor lah macam mana kan. Okey. Manakala untuk yang akhir sekali, untuk penyusuan, kaedah satu dia adalah imunisasi yang lebih mudah diperolehi. Okey. Dengan susu ibu saja dah dapat immunity tu. Tapi untuk suntikan dia lebih sukarlah kerana nak mencukupkan proses keimunan tu dia kena pergi klinik. Tu yang kita sebut sebagai dos penggalak tadi. Mungkin kat sini boleh kita gunakan istilah dos penggalak. Okay, dia lebih sukar sebab dia kena ada beberapa dos penggalak untuk kita betul-betul antibody kita tu melebihi aras keimunan. Macam suntikan untuk suntikan BCG tu kan, daripada first day lahir tu dah suntik dah. Lepas tu bulan pertama nanti dah besar lagi kan, dia ada suntikan. Okay, macam anak cikgu sekarang darjah 1 yang kecil tu, dia sekarang sepatutnya kena suntik yang darjah 1. Okay, yang darjah 1 punya suntikan. Cikgu tak silap, kalau tak silap 2 jenis kot suntikan tu, kiri dengan kanan. Ada tak awak dapat macam tu? Kalau zaman cikgu dulu tak ada. Ada cikgu. Ada. Kiri dengan kanan hari yang sama. Kiri dan kanan. Sebab anak yang first tu, dia balik sekolah pegang bahu kiri kanan. Kata kenapa? Kena cocok dua-dua. Woi, rupa-rupanya. Tapi cikgu kalau masa cikgu dulu tak ada. Tapi anak cikgu yang darjah 1 ni kan, sepatutnya dia dapat suntikan tu. Tapi ni dah bulan 12. Tak boleh-boleh lagi pergi sebab masalah COVID ni kan. Hari tu dah elok-elok nak dah sambung balik PKP. So sekarang ni dia delay lah. So dos penggalak dia tu takut tak jadi tau untuk suntikan yang jenis tu. Sebab bila dah lama, ambil tempoh masa yang lama untuk suntikan, dia akan efek lah dekat aras keimunan, aras kepekatan antibody dalam badan dia. So macam sekarang ni cikgu kurangkanlah bawa dia pergi keluar-keluar sangat kan, sebabnya dia tak habis lagi suntikan dia. Okay, so kita habis dah dengan perbincangan kita. Ada masa lagi ke sekarang ni? Pukul berapa? Sekarang 9.25, 5 minit je pun. Jadi cikgu dah share dah soalan Google Form. Jadi awak kena jawab cepat kan. Jawab sebelum petang lah kalau boleh. Kecuali ada masalah PM cikgu. Okay, sebabnya cikgu Zadina dengan cikgu Marina dia akan selalu tanya berapa orang dah jawab. Nanti kita kena update selalu tu yang cikgu share dekat group. Okay, so jawab soalan Google Form tu. Dan cikgu akan forward soalan untuk kita bincang esok. Awak print, awak buat. Nanti kalau boleh print. Kalau tak boleh print, salin ke. Cubalah buat apa-apa yang patut lah, yang sesuai dengan awak kan. Cikgu pun ni lah. Okay. So buat soalan tu dan prepare untuk kelas esok. Boleh? Boleh. Tajuk nanti tak? Tajuk selepas keimunan apa tu? Nanti kita tengok. Okay. So kita stop kat sini dulu Jangan lupa jawab soalan Google Form. Okay.
Okay, dah boleh last dismiss. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Okay. Terima kasih Terima cikgu. kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih. Terima kasih cikgu. Okay, sama. Terima kasih cikgu.